Putri Gunung Ledang. Syarat-syaratnya ini Masya Allah guys, sangat-sangat tak masuk akal geng ya. Bayangkan sebuah jembatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka. Ini sudah tidak masuk akal ini. Sebuah jembatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang ya. 7 dulang yang diisi hati nyamuk, 7 dulang yang diisi hati hama. Hama macam mana? Hama apa? Hama tikus. 7 tempayan yang dipenuhi air mata anak darah. Macam mana nak peroleh? Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi bersama Hang Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Hang Lonjong geng, karena ya pakai tanja geng ya. Apa kabar korang? Ya semoga semua dalam kondisi yang sehat geng ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti biasanya ketika kemarin di hari Sabtu, Fakta Channel selalu mengupload video terbaru. Akan tetapi udah kebiasaan nih, selalu cakap akan tetapi terus geng ya. Akan tetapi biasanya di hari Ahad ini saya selalu buat video ulasan dari Fakta Channel. Dan kali ini menarik ya. Itulah sebab kenapa saya guna tanja, karena geng ada sangkut pautnya dengan sejarah dan misteri yang ada di Malaysia nih guys. Ini dia geng ya, 10 objek legenda paling misteri di Malaysia. Biar betul geng, pedang sebesar ini Oke lah geng, kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa ulasan dari Fakta Channel geng. Sepertinya menarik ya, apalagi ini berhubungan dengan sejarah ya. Ya seperti biasanya geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga geng ya. Sepuluh objek legenda paling misteri yang ada di Malaysia guys. Oke. Batu Cave sebenarnya dikatakan sebuah kapal yang disumpah menjadi batu. What? Pasti ramai dia terkurang terkejut kan? Oke. Biar Sejak betul. dulu lagi, Malaysia dipenuhi dengan pelbagai kisah legenda yang melangkaui pemikiran. Ada batu yang dikatakan jelmaan ular gergasi. Alamak. Ada makhluk yang boleh menukar manusia menjadi batu. Malah ada juga lokasi yang dikatakan merupakan tapak sebenar jambatan emas Putri Gunung Ledang. Gunung Dan Ledang. lagi, hampir setiap negeri di Malaysia mempunyai objek misteri yang dikaitkan dengan sumpahan makhluk gaib, pahlawan legenda dan peristiwa yang kononnya berlaku ribuan Tameng tahun Sari. dahulu. Persoalannya, adakah semua ini sekadar cerita yang dicipta masyarakat dahulu untuk dijadikan pengajaran? Atau mungkinkah setiap legenda ini sebenarnya menyimpan cebisan sejarah sebenar yang telah hilang di telan zaman? Ular gergasi. Mata ni, kepala ni bau dia. Nampak bentuk macam otak. Disclaimer, semua kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan tak ada satupun makhluk di seluruh alam ini yang mempunyai kuasa selain Allah ya. Semua yang berlaku adalah atas kehendak Allah, dan mereka merancang dan Allah juga merancang, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. That's right ya. Oke geng, menarik. Siapkan kopi, kue, biskuit. Kita tonton sampai dengan selesai. Seperti apa videonya? 10 objek legenda paling misteri di Malaysia. Oke. Sebelum tu jangan lupa Ya. subscribe Fakta tau. Subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng. Tekan lonceng jangan lupa. 10. 10. Keris Tameng Sari.
Dalam ada istiadat rasmi Kesultanan Perak, mesti korang pernah nampak keris Tamingsari ni kan? Ya. Tapi betul ke itu keris Tamingsari yang sebenar? Keris Tamingsari ialah keris legenda paling terkenal dalam sejarah Melayu yang pada asalnya dimiliki oleh pendekar Majapahit bernama Tamingsari sebelum menjadi milik Hang Tuah selepas beliau berjaya mengalahkannya. Menurut cerita rakyat, keris ini mempunyai pelbagai kesaktian seperti menjadikan pemiliknya kebal, malah dikatakan mampu terbang sendiri mengejar musuh. Lain macam kan? Nah, ini Tamingsari nih. Tapi sebenarnya ada dua versi mengenai lokasi keris ini. Versi pertama, menurut hikayat Hang Tuah, keris itu hilang selepas Hang Tuah dikatakan membuangnya ke dalam laut atau sungai selepas pertarungan dengan Hang Jebat. Versi kedua, Hang Tuah menyerahkan keris itu kepada Sultan Mahmud Shah kerana rasa bersalah selepas gagal memujuk Puteri Gunung Ledang menerima lamaran Sultan. Selepas Melaka ditawan Portugis, Sultan Mahmud melarikan diri membawa keris tersebut sebelum mewariskannya kepada Raja Muzaffar Shah yang kemudian dilantik menjadi Sultan Perak yang pertama. Kini keris itu dikatakan berada dalam simpanan Kesultanan Perak dan hanya dikeluarkan ketika istiadat rasmi. Disebabkan dua versi inilah, ada sejarawan yang masih mempertikaikan sama ada keris tersebut benar-benar keris Tamingsari, menjadikan keberadaan sebenar objek legenda ini terus menjadi misteri. Ternyata aku baru tahu guys, tidak hanya Hang Tuah, tetapi keris Tamingsari pun banyak versi cerita, geng ya. Yang mana nih yang betul, geng? Kan dapat dari satu pendekar dari Majapahit ini kan. Nah, berarti keris Tamingsari ini dibuang atau sudah dimiliki oleh Sultan Perak, geng. Dapat terbang pula kan. Nah, itu kan. Nah, ini dicontohkan seperti itulah, geng ya. Nah, ini yang mana nih, geng, yang betul nih, geng? Ini kawan-kawan boleh komen di ruang komentar, guys ya. Oke. Nah, ini bingung nih. Dibuang atau diserahkan kepada Sultan Perak, geng. Itu, geng ya. Kawan-kawan dari Perak atau mungkin ada kawan-kawan sejarah dari sini, guys ya. Nah, ini boleh komen lah di ruang komentar, geng. Menarik. Oke, kita lanjut lagi, guys. 9. Batu Si Badang. Badang. Mesti korang dah kenal siapa Badang ni kan? Bukan yang ini. Bukan yang ni. Nah, ini guys. Ini ya. Yang ni. Badang merupakan salah seorang wira legenda Melayu yang terkenal dengan kekuatan luar biasanya. Yang diperoleh selepas dia memakan mutajin. Tapi korang tahu tak, ada kajian yang mendakwa kisah Badang ini sebenarnya bukanlah sekadar cerita rakyat atau mitos, tapi benar-benar wujud. Menurut cerita masyarakat tempatan, Badang berasal dari Sayong di hulu sungai Johor dan sejak kecil dikatakan telah dikurniakan Allah dengan kekuatan luar biasa. Malah ketika sejarawan membuat kajian di Sayong, penduduk tempatan turut menunjukkan beberapa lokasi termasuk bongkar batu yang dipercayai pernah dialihkannya. Serius? Dia panah hati, dia terajang. Sawah luka dia tu, dia terajang habis terabur. Bukan ni kayu, batu ni. Menurut sejarah Melayu, Badang pernah dicabar pendekar India mengangkat batu gergasi. Ketika lawannya hanya mampu mengangkatnya ke paras dada, Badang pula mengangkat batu itu melepasi kepala sebelum mencampakkannya hampir 850 meter ke muara sungai Singapura. Apa yang mengejutkan, menurut catatan daripada pegawai British Stamford Raffles, batu itu kemudian telah ditemui pada tahun 1819 dan kemudian dipercayai merupakan batu yang dicampak oleh Badang. Walau bagaimanapun, sebahagian besarnya telah diletupkan untuk meluaskan laluan sungai dan hanya beberapa serpihan yang masih disimpan di Museum Nasional Singapura. Wallahu a'lam. Di Singapura ada, guys ya, di Museum Singapura. Tapi ya betul kata Fakta Channel, geng, wallahu alam ya, batu itu tersimpan di Museum Singapura, guys. Flew up to split the giant boulder with his bare hands and flung it. 8. Oke, 8. Jambatan Emas Puteri Gunung Ledang. Kalau korang ingat lagi kisah Puteri Gunung Ledang ketika Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah mahu melamanya. Beta telah bermimpi Puteri Gunung Ledang. Dapatkah bendahara melaksanakan kemauan beta? Puteri itu menetapkan 7 syarat termasuk jambatan emas dan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. Terdapat kisah yang mengatakan Sultan dikatakan berjaya memenuhi hampir semua syarat itu melalui paksaan terhadap rakyat, namun gagal melaksanakan syarat terakhir iaitu semangkuk darah puteranya sendiri. Tapi kalau betul hampir semua syarat berjaya dipenuhi, Ampun tuanku, itulah jembatan emas
yang telah siap dibina. Dekat mana pula jambatan emas dan perak tu? Itu. Ada yang mendakwa jambatan itu telah tertimbus dan lokasinya masih menjadi misteri. Malah ada juga dakwaan mengatakan emas jambatan tersebut telah dileburkan lalu menjadi harta rampasan Portugis bersama pelan asal atau blueprint jambatan emas dan perak. Namun harta itu dikatakan tenggelam bersama kapal Flor de Lema yang sehingga kini masih belum ditemui. Lebih menarik, menurut Johor National Park, Gunung Ledang juga pernah dikaitkan dengan Gunung Emas sehingga ahli kartografi British menamakannya Mount Ophir. Sebenarnya Ophir, lokasi lumbung emas legenda yang dikatakan membekalkan kekayaan kepada Raja Sulaiman. Wallahu a'lam. Apa pandangan korang? Oh, alam guys ya. Putri Gunung Ledang. Syarat-syaratnya ini Masya Allah guys, sangat-sangat apa ya, tak masuk akal geng ya. Bayangkan sebuah jembatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka. Ini sudah tidak masuk akal ini. Sebuah jembatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang ya. 7 dulang yang diisi hati nyamuk, 7 dulang yang diisi hati hama. Hama macam mana? Hama apa? Hama tikus. 7 tempayan yang dipenuhi air mata anak darah. Macam mana nak peroleh? 7 tempayan air pinang muda. Dan yang terakhir ini yang paling tidak masuk akal, semangkuk darah Raja Muda Melaka. Ya, semangkuk darah itu cukup banyak geng. Set, aduh. Kan semangkuk darah. Aduh, guys, itulah. Berarti ini penolakan secara halus ini guys ya. Aduh, soalan saya, Putri Gunung Ledang ini macam mana nih nasibnya sekarang geng? Soalan saya nih ya. Please tolong ya. Apakah dia dah nikah atau belum nih? Aduh. Ya. Oke. Kita lanjut lagi geng. Tapi yang jelas jembatan emas ini sekarang sudah tidak ada dikarenakan ada faktor-faktor atau beberapa cerita yang berkembang geng ya. Dibawa oleh Portugis, dileburkan oleh Portugis, udah hilang, tenggelam. Nah, ini tuh geng ya. Oke. Kita lanjut lagi guys. 7. Kapal Si Tanggang. Si Tanggang. Batu Oke. sebenarnya kapal Si Tanggang yang disumpah menjadi batu. Tunjukkanlah pada anak yang tidak mengenang jasa. Dalam kisah rakyat, Si Tanggang bersama seluruh kru dan kapalnya dikatakan bertukar menjadi batu selepas disumpah ibunya kerana menderhaka. Oh, itu. Menariknya, ada kepercayaan yang mendakwa batu cave sebenarnya ialah kapal Si Tanggang yang telah menjadi batu. Tapi tahukah anda bahawa batu kef ini dalam kepercayaan masyarakat Melayu tempatan dikatakan merupakan kapal Si Tanggang yang telah disumpah menjadi batu oleh ibu. Kepercayaan ini dikatakan disokong oleh nama beberapa kampung berhampiran seperti Kampung Nakhoda, Kampung Laksmana dan Kampung Temenggung yang dikaitkan dengan anak kapal Si Tanggang. Malah nama selayang juga dipercayai berasal daripada ikan selayang yang kononnya pernah ditangkap oleh Si Tanggang dan krunya. Lebih unik, di dalam batu cave terdapat kawasan dipanggil sebagai gua gelap dan di situ terdapat aliran air dan batuan berwarna merah yang suatu ketika dahulu dipercayai sebagai darah Si Tanggang yang membeku akibat sumpahan. Namun menurut Profesor Muhammad Syafiah Leman, warna merah itu sebenarnya terhasil daripada besi oksida dalam air gua yang bertindak balas dengan oksigen, sama seperti fenomena blood falls di Antartika yang faktor pernah ceritakan sebelum ini, yang bertindak menukar warna air terjun ini apabila terdedah pada udara. Bukan darah ya. Proses besi berkarat. Jadi, adakah batu cave benar-benar kapal Si Tanggang atau sekadar formasi batu kapur semula jadi? Wallahu a'lam. Oh, alam ya. Tapi yang jelas saya sudah pernah masuk ke dalam kapal Si Tanggang ini, alias batu cave ini geng ya. Udah pernah singgah dah ke sini geng ya. Oke, betul tak? Ya, wallahu alam guys ya. Menarik sih, menarik. Aku suka dengan sejarah-sejarah seperti ini, geng. Oke, kita lanjut lagi, guys. 6. Pedang Curah Simanjakini. Kalau korang nak tahu, dalam manuskrip Melayu Sulatus Salatin terdapat seorang tokoh legenda bernama Sangsa Purba yang dianggap nenek moyang Raja-Raja Melayu. Menurut laman web Sultan Perak, Sangsa Purba pernah mengarahkan pahlawannya Permasku Mambang menewaskan seekor naga atau ular gergasi bernama Sakti Muna menggunakan pedang Curah Simanjakini. Naga tu. Ya betul. Woi.
Apa yang menarik, nama Sakti Muna turut dikaitkan dengan beberapa karya sastra dan puisi Melayu lama. Tapi apa sebenarnya Sakti Muna ni? Adakah ia benar-benar naga atau sekadar simbolik? Wallahu a'lam. Dipendekkan cerita, pedang itu akhirnya diwarisi oleh para mesuara sebelum turun kepada Sultan Mahmud Shah. Namun ketika Melaka ditawan Portugis, baginda melarikan diri membawa bersama pedang Cura Simajakini dan keris Tamin Sari sebelum mewariskannya kepada Raja Muzaffar Shah yang kemudian dilantik menjadi Sultan Perak yang pertama. Sejak itu, kedua-duanya menjadi alat kebesaran di Raja Perak. Selain itu, terdapat satu lagi alat kebesaran di Raja yang penuh misteri, iaitu Mestika Geliga Embun yang dikatakan azimat paling unggul dan dihormati sehinggakan didakwa Tok Temung mempersembahkan batu ini kepada Raja Muzaffar Shah dengan diiringi 77 ekor gajah ketika pertambahannya pada tahun 1528. Namun sehingga hari ini, asal usul sebenar batu tersebut masih tidak diketahui dan pelbagai kisah kesaktiannya terus menjadi legenda. Wallahu a'lam. Seperti Dragon Ball guys ya. Tapi ini warnanya putih kaca bersih guys. Oke. 5. Batu Gajah Sang Kelembai. Menurut legenda, Sang Kelembai digambarkan sebagai makhluk gergasi yang hidup bersendirian di kawasan hutan dan gunung yang dikatakan memiliki kuasa menyumpah manusia, haiwan atau objek menjadi batu. Aduh, seram pula geng. Antara kisah paling terkenal dikaitkan dengan Sang Kelembai ialah di Perak mengenai 3 ekor gajah yang sedang mandi dan mengganggu Sang Kelembai menangkap ikan. Kerana terlalu marah, dia bertempik, lalu gajah-gajah itu dikatakan bertukar menjadi batu dan kisah inilah menjadi asal usul bagi nama Batu Gajah. Namun batu tersebut dilaporkan berkecai akibat pembangunan sekitar tahun 1950 di Gunung Jerai. Terdapat 2 lokasi yang sering dikaitkan dengan Sang Kelembai. Yang pertama ialah batu ikan, iaitu sebuah batu berbentuk ikan. Ni seolah bentuk macam ikan paus lah. Ikan besar. Ikan besar. Oh, dia ada sirip lah. Siripnya. Ikan jeruk ni. Yang dipercayai terkena sumpahannya. Satu lagi ialah batu kapal di puncak Gunung Jerai. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu itu merupakan kapal Meru Mahawangsa yang disumpah menjadi batu oleh Sang Kelembai ketika cuba berlabuh di Pulau Serai, iaitu nama asal bagi Gunung Jerai. Kapal-kapal yang terbalik itu dikatakan wujud adalah perahu yang dimusnahkan oleh Merong Mahawangsa telah dilanda oleh Sang Kelembai. Apabila dia cuba menyerang kapalnya di Pulau Serai itu, iaitu nama asal Gunung Jerai. Sebenarnya banyak lagi batu berbentuk haiwan atau objek di Malaysia sering dikaitkan dengan Sang Kelembai. Walau bagaimanapun, kebanyakan ahli antropologi menganggap kisah ini sebagai mitos etiologi, iaitu cerita rakyat yang dicipta untuk menjelaskan asal usul batu-batu unik sebelum masyarakat memahami proses geologi. Wallahu a'lam. Ini mata ni, kepala ni bau dia. Ni buat bentuk macam otak. Empat. Batu Boyak. Apa lagi nih? Batu Boyak merupakan sebuah batu besar di pesisir pantai Santubong, Kuching, Sarawak yang bentuknya menyerupai kepala seekor buaya, di mana boyak membawa maksud buaya dalam bahasa Sarawak. Boyak tu buaya. Suatu ketika dahulu, sepasang buaya pernah mengganggu Datu Merpati Jepang yang merupakan pemerintah Santubong pada masa itu sedang bersolat. Akibat terlalu marah, Datu Merpati dikatakan bertarung dengan buaya tersebut sebelum menyumpah kepala buaya itu menjadi batu. Batu itulah yang dipercayai menjadi batu boyak yang masih boleh dilihat sehingga hari ini. Sebenarnya ada satu lagi kisah mengenai batu pelik di Sarawak, iaitu Batu Nabau, di mana batu ini kononnya dikatakan merupakan jelmaan ular gergasi yang pernah dipotong oleh pahlawan Tuai Kayau. Apa yang menarik, pada batu ini terdapat tulisan Jawi yang tersusun dalam keadaan terbalik dan terpisah antara satu sama lain. Persoalannya, siapa yang ukir tulisan tu? Aduh, makin misteri. Ada macam pemujaan di sini. Batu Nabau. Memang nampak seperti ular guys kalau dari samping depan seperti ini kan. Panjang begitu kan. Wah, ini agak pelik nih geng. Agak pelik nih. Iya tapi ya wallahu alam lah guys ya. Gimana nih geng kalau untuk komentar kalian ya? Boleh komen guys. Betul bentuk dia macam ular lah. Tiga. Kapal Supira.
kapal Supira. Kalau korang tengok pulau ni, nampak macam sebuah kapal kan? Oh, ya. Tapi tahu tak korang, pulau yang terletak di Sabah ini dikatakan merupakan sebuah kapal yang telah disumpah, yang mengisahkan mengenai seorang ibu tunggal bernama Supira yang mempunyai anak bernama Ragam. Dipendekkan cerita, Ragam menjadi seorang pedagang yang kaya dan berjaya. Ini seperti Malin Kundang nih. Ibunya miskin, Ragam enggan mengaku ibunya sendiri Nah. dan menghalaunya. Dalam kesedihan, Supira dikatakan menyumpah anaknya, dan dalam Batu. sekelip mata, Ragam, kapal serta seluruh anak kapal Nah. bertukar menjadi batu. Jalan cerita dia sama macam cerita Setanggang kan? Tanggang. Ya, kalau di Malaysia terkenal dengan nama si Tanggang. Kalau di Indonesia Malin Kundang, geng. Jadi ceritanya hampir sama lah, geng ya. Seorang anak yang tidak mau mengakui ibunya setelah berjaya atau sukses balik ke kampung kan, disumpahlah jadi batu. Nah, ini salah satu bukti kenapa kita serumpun, geng, ya kan? Jadi berangkat dari sejarah atau cerita rakyat yang hampir sama, guys, ya. Namun tak pelik sebab terdapat pelbagai cerita rakyat yang mempunyai jalan cerita hampir sama, seperti Malin Kundang di Indonesia dan Nakoda Manis di Brunei. Kini kapal yang telah disumpah menjadi batu itulah menurut kepercayaan masyarakat tempatan menjadi Pulau Supira yang terletak di daerah Pitas, Kota Marudu, Sabah, dan masih boleh dilihat sehingga hari ini. Iya sih, seperti kapal, guys, ya. Oke, menarik. Dua. Keris Pusaka Mahsuri. Keris Pusaka Mahsuri. Mahsuri binti Pandak Maya Ya. merupakan seorang gadis dari Langkawi yang terkenal dengan kecantikannya. Betul. Sehingga digelar Puteri Mahsuri. Menurut cerita rakyat, ketika suaminya Wan Derus keluar berperang menentang tentera Siam, Mahsuri telah difitnah berlaku curang dengan seorang penyair oleh Itulah. kakak iparnya, Wan Difitnah. Mahura, kerana cemburu dengan kecantikannya. Akibat fitnah itu, Mahsuri telah diikat di sebatang pokok dan dijatuhi hukuman yang mengakhiri hidupnya. Namun setelah beberapa kali cubaan, senjata yang digunakan langsung tak berkesan terhadap Mahsuri. Mengapa tak saja Mahsuri pada hari pertama dia ditangkap? Bukan Datuk tak mau tapi tak boleh Mahsuri. Orang Datuk cuba Mahsuri gunakan keris, tak makan dengan keris biasa. Kerana tidak tahan diseksa, Mahsuri akhirnya memberitahu sendiri bahawa hanya keris pusaka milik keluarganya mampu meragut nyawanya. Dan akhirnya, dengan keris tersebut, Mahsuri kehilangan nyawa dengan mengeluarkan darah berwarna putih sebagai bukti yang dia tidak bersalah. Sebaik saja dia dengan keris pusaka tadi, memang darah yang keluar memancut pada badan dia ni. Darah putih seperti dia cakap. Kini keris pusaka tersebut dipamerkan di kompleks Kota Mahsuri sebagai bukti sejarah. Itulah, guys, ya, efeknya kalau kita suka fitnah orang, ya. Takutnya ya nanti seperti legenda Mahsuri itu, geng. Ya kan, kalau tak silap itu ada di Langkawi dan 7 keturunan akan selalu sial, geng. Nah, itu geng, ya. Yang menurut legenda sejarahnya itu begitu, ya. Satu apa nih? Kota Raja Besiong. Raja biar Besiong betul. merupakan seorang raja dari keturunan Merung Mahawangsa yang dikatakan mempunyai taring kerana ketagih darah manusia. Ya. Selepas tukang masaknya secara tidak sengaja tertumpahkan sedikit darahnya ke dalam Pernah dengar nih aku raja. nih. Dalam video sebelum ni, Pak Tok ada ceritakan tentang lokasi istananya yang dipercayai terletak di Bukit Tinggi Kedah. Kalau korang pergi ke Kedah, korang boleh nampak terdapat binaan istana lama di Bukit Tinggi yang dikatakan tempat peninggalan Raja Bersiong. Namun menurut cerita rakyat dari Perak, selepas rakyat dan para pembesar Raja Bersiong bangkit menentang kezalimannya, dia telah melarikan diri dari Kedah sebelum tiba di kawasan Selama, Perak yang kini dikenali dengan nama Kota Raja Bersiong. Penduduk tempatan percaya di sinilah Raja Bersiong membina tempat pelindungan dan bersemayam. Malah orang-orang lama mendakwa suatu ketika dahulu terdapat tinggalan seperti meja, kerusi, pinggan dan mangkuk lama. Menurut orang tempatan, terdapat pinggan mangkuk yang ditinggalkan oleh baginda, tetapi sekarang dah tak ada akibat ditimbus oleh gua ni sendiri. Apa yang menyeramkan, ada penduduk mendakwa pernah mendengar bunyi orang menumbuk lesung, memasak dan suasana riuh seolah-olah sebuah perkampungan masih hidup di kawasan itu pada waktu malam. Alamak.
Seram kan? Namun sehingga hari ini tiada bukti arkeologi yang dapat mengesahkan kawasan ini pernah menjadi kawasan persembunyian Raja Bersiung. Wallahu a'lam. Mungkin ada cerita rakyat yang berasaskan kisah benar tetapi berubah apabila diwariskan dari generasi ke generasi, dan mungkin juga ada yang sekadar dicipta untuk menyampaikan pengajaran. Yang pasti segala yang berlaku adalah dengan izin Allah, dan hanya Allah Maha berkuasa atas setiap perkara. Okeylah, itu sajalah untuk video. Oke guys, itu dia satu video dari Faktau Channel, cukup menarik ya. Kita serasa dibawa ke masa lalu guys ya. 10 objek paling legenda yang paling misteri di Malaysia guys ya. Itu menarik guys ya. So geng, gimana nih geng? Menurut komentar kalian boleh komenlah di ruang komentar. Berarti Raja Siung ini tak ada yang tahu geng bila dia meninggal, karena setahu saya ya, saya dengar ceritanya itu ketika melarikan diri itu masyarakat hanya melawan tapi tak sampai mengkill ya Raja Bersiung itu guys ya. Dan akhirnya dia bersemayam di tempat-tempat seperti yang dikatakan Faktau Channel tadi guys ya. Itu dia. So dari nomor 1 sampai 10 nih, yang mana nih geng? Yang paling menarik ya, yang real menurut versi kalian, boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim linknya di Instagram. Nah di sini geng ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.